ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat mulia Datuk Undang Luar Rumah Datuk Haji Muhammad Syarif bin Osman, kepada yang tuan-tuan datuk-datuk lembaga yang mulia, yang dihormati, yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia kita berada di surau yang mulia dan berkat ini untuk kita solat berjemaah di surau ini, dan yang keduanya kita dapat mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang pernah saya sebutkan dahulu, bagi umat Islam ini sekurang-kurangnya satu hari 1 hingga 3 hadis untuk kita belajar, untuk kita baca, untuk mengingatkan kita kepada apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sunnah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu dah selesai, kaitan dengan bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Dan pada malam ini kita masuk pada tajuk yang kedua. Ini bukan bermaknanya hadis yang kedua daripada Rasulullah, tetapi hadis yang kedua daripada dalam buku ini yang diambil daripada hadis Bukhari dan Muslim, hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada 6,000, 7,000 hadis, tetapi dalam kitab ini ada 294 hadis. InsyaAllah kalau kita dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat menghayatinya, mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia maupun di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi lah dalam suasana yang sekarang ini, di mana kita sedang dilanda COVID-19. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni tidak ditimpa penyakit ini, dijauhkan dan dihindarkan. Namun demikian, ini tidak dapat kita elakkan kalau sudah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menteri agama kita pun dah masuk hospital dah. Jadi bukannya orang-orang biasa, tapi orang-orang yang ibadah pun kena kalau Allah menghendaki. Dan orang-orang kafir pun, walaupun berapa tinggi pangkat dia, macam Presiden Amerika pun dah kena. Jadi ini semuanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya kita dihindarkan penyakit yang sangat berbahaya ini, yang belum dijumpai vaksin dia, ubat dia tak jumpa lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, pada malam ini tajuk dia 3 perkara membolehkan seseorang mendapat kemanisan iman. 3 perkara.
Tiga perkara ini, ya, bila dinikmati oleh seseorang, dia akan mendapat kemanisan iman. Maksudnya iman dia adalah iman yang terbaik ataupun iman yang manis, yang sangat dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang sukar untuk kita cari, tetapi kalau Allah nak mengurniakan iman ini kepada kita, kita dapat menghayatinya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan tiga perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini selalu saya sebut bila sahabat meriwayatkan hadis, kita sebut nama sahabat tersebut dengan di hujungnya radhiyallahu anhu. Allah meredainya. Kalau ulama-ulama besar rahimahullah, jadi kalau sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah kita sebut Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tapi kalau rasul-rasul yang lain kita sebut alaihi salam sahaja, tuan-tuan dan puan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuksafa fin nar. Maksud dia daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mendapat kata-kata ini, sabda ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, dia kata, tiga perkara, barang siapa yang ada tiga perkara ini padanya, nescaya ia mendapat kemanisan iman. Kita kena cek diri kita lah, dapat tak kita tiga perkara ni, untuk menentukan kita didapat kemanisan iman, iaitu pertamanya adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain daripada keduanya. Maksudnya kita sangat kasih kepada Allah, sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya lebih daripada yang lain. Dalam hidup kita ni, perkara yang pertama sekali yang ada dalam hati kita, iaitu kita mencintai Allah dan Rasulnya. Itu satu perkara yang mendatangkan kemanisan iman. Yang kedua, dan bahawa ia masih akan seorang yang lain, kemudian tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah Ta'ala, dan dia kasih kepada wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah, dan ia kasih kepada seseorang dan tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kasih kepada seseorang, sama ada pada orang-orang daripada kalangan saudara mara dia ke, sahabat-sahabat dia ataupun orang yang dekat dengan dia, dia kasih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayangnya dia kepada seorang itu, cintanya kepada seorang itu kerana Allah. Dia tidak tidak mencintai seorang itu kerana kedudukannya, kerana kekayaannya ataupun kerana kebolehan-kebolehannya, tapi kerana semata-mata sayangnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ni makhluk yang sama, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada seseorang itu kita lebihkan daripada seorang yang lain, melainkan Allah Ta'ala melebihkan seseorang itu seperti mana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah mereka yang paling tinggi takwanya, yang paling tinggi ketaatannya, yang paling kuat imannya. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itulah orang yang paling kita kasihi, dan kita kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, dan bahawa ia benci akan kembali kepada kufur, sebabnya ia benci bahawa ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan ia benci kepada kekufuran. Maksudnya seseorang yang telah memeluk agama Islam, dia tidak akan kembali kepada kekufuran, dia tidak akan berlaku murtad, dan kebenciannya itu sampai ke tahap
di mana bencinya dia kembali kepada kekufuran ni seperti ia bencinya, ya, seperti mana ia benci kalaulah ia dicampakkan ke dalam neraka. Dia benci kalau dicampakkan ke dalam neraka, itulah kebenciannya yang paling utama sekali. Dia benci kepada kekufuran, nak balik kepada kufur balik, ya. Seperti mana dia benci kepada neraka, ya. Inilah 3 perkara yang menjadikan kemanisan iman dalam hati seseorang, ya. Pertama, dia cintakan Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Yang kedua, dia cinta kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya seperti mana kerana Allah, ya. Dia mencintai orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Dan yang ketiganya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci kepada neraka. Inilah dikatakan kemanisan iman. 3 perkara yang membawa kemanisan. Nanti kita bincanglah apa dia maksudnya manis iman ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah yang kita faham dengan iman yang manis? Yang selalu kita nilaikan manis ni adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan benda-benda dan perkara-perkara yang, ya, yang sedap dan sebagainya, ya. Ada makanan yang manis ke, ataupun buah-buahan yang manis, ya, air yang manis, senyuman yang manis. Macam mana senyuman yang manis? Dapat tak kita nilai senyuman yang manis? Semuanya itu ada istilahnya, ya. Sebab itu manis ni ialah fahaman kita. Seperti mana kita memahamkan, ya, kalau kita kata seorang anak itu comel, macam mana kita kata dia comel? Dapat tak kita tunjukkan comel itu macam mana? Dapat tak kita keluarkan beranak ini comel? Tak. Itu apa? Kefahaman. Amrun yang panggil dalam bahasa Arab amrun i'tibariyun. Itu perkara yang kita faham dalam pemikiran kita. Okay? Jadi ini kalau kita nanti kalau belajar ilmu tauhid, kita akan jumpa perkara ini, tuan-tuan dan puan. Apa dia amrun i'tibariyun? Okay? Perkara yang kita tak nampak, tetapi kita faham. Okay? Kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak dapat nak pegang, nak tunjuk benda tu, tapi kita faham itu adalah perkara yang berkaitan dengan kefahaman pemikiran kita. Okay? Baik, keterangan apa yang kita nak faham di sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini ialah junjungan ataupun pembantu rumah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya dia berkhidmat dengan Rasulullah. Dan diceritakan Anas bin Malik ini telah dibawa oleh ibunya bernama Sulaim. Sulaim ini telah menyerahkan kepada Rasulullah Anas bin Malik ini untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kanak-kanak lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Anas bin Malik. Sulaim ni adalah seorang yang telah kematian suami dia. Itu ibu kepada Anas ni, Sulaim nama dia. Suami dia dah meninggal dunia, iaitu Malik sudah meninggal dunia, dan dia selepas dia menjadi seorang balu, ya, dia dipinang oleh seorang kafir, ya, di Madinah, seorang Arab kafir di Madinah. Tapi Sulaim beri syarat, iaitu kalau masuk Islam, saya menerima pinangan awak. Orang itu pun masuk Islam dan kahwin dengan Sulaim ni. Ya. Jadi itulah dikatakan walaupun mahar yang paling mahal sekali, duit yang banyak, lebih mahal lagi bila orang yang nak mengahwini Sulaim ni dia masuk Islam, itu lebih mahal lagi. Ya. Seperti hari ni lah, tuan-tuan dan puan, orang yang masuk Islam, ya, dan menukar agama dia daripada agama kafir, sama ada agama Kristian ataupun agama Nasrani, dia masuk Islam, maka itulah yang paling mahal sekali kalau kita dapat membawa mereka masuk kepada Islam dengan sebenar-benarnya, ya. Dengan cara kita menjaganya, memeliharanya dan juga mengajarnya Islam dengan sebaik-baiknya. Kemana kita nak dia kahwin dengan kita, tetapi bila dia dah masuk Islam, kita biarkan dia sahaja. Pulang dia nak semayang ke tak semayang ke, nak puasa ke tak puasa, kita tak didik dia. Maka ini kita tidak mendapat pahala, sebaliknya mendapat dosa, tuan-tuan dan puan. Ya. Ia berkhidmat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Ia berkhidmat pada junjungan, dan junjungan tiada pernah menegur tentang apa yang diperbuatnya. Ya. Rasulullah tak pernah marah dia, tak pernah tegur dia. 10 tahun tu Rasulullah tak pernah
ya, menengking dia, memarahi dia, sentiasa ya, memberikan layanan yang baik kepada Anas bin Malik ini, ya, semasa menunjukkan perkara-perkara yang baik. Rasulullah tak pernah memarahi walaupun tersilap dan sebagainya dalam menguruskan dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitulah cara Rasulullah tunjukkan bagaimana Rasulullah melayani pembantu dia, ya, bukannya Rasulullah menganggap dirinya sebagai tuan, sebagai orang yang boleh mengarahkan itu, mengarahkan ini, memarahi dan sebagainya. Tidak berlaku. Rasulullah tidak pernah ya, menanyakan ya, sesuatu kenapa dia berbuat dan tentang apa yang ditinggalkan, kenapa ini tak dibuat, kenapa dia tidak berbuat dan sebagainya. Rasulullah tak pernah memarahi Anas bin Malik ini, ya. Sebaliknya Rasulullah SAW mendoakan ya, baginya supaya memperkenankan permohonan ibunya. Junjungan berdoa baginya supaya memperkenankan permohonan ibunya, minta didoakan bagi anaknya. Itu dengan mendapat banyak harta, banyak anak dan panjang umur. Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan 3 perkara. Pertama, banyak anak, yang kedua pertama banyak harta, yang kedua banyak anak, dan ketiga panjang umur. Dan memang berlaku doa Rasulullah ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Anas bin Malik ini ramai anak dia. Di sini ada tuliskan anak dia sampai 100 orang. Isteri dia berapa tak tahu. Anak dia 100 orang, ya. Harta ni banyak, umur dia panjang sampai 99 tahun. Ini doa Rasulullah. Tapi sebab kita tak jumpa Rasulullah hari ni, ya, kalau jumpa kita selalu kena pergi jumpa lah, supaya Rasulullah mendoakan kita panjang umur, sehat tubuh badan, ramai anak, ya. Dan Anas bin Malik mengatakan bahawa dia telah melihat, ya, bukan saja anak dia yang dulu meninggal pada dia, malah cucu dia dulu meninggal pada dia, ya. Ramai anak dan cucu dia meninggalkan dia dulu sebelum dia meninggal dunia, ya. Dan dia menyembahyangkannya dan sebagainya, anak perempuan, ya. Di umurnya sampai 99, anak dia sampai 100, ya. Hartanya banyak, ya. Junjungan telah berdoa bagi Anas, yang terjemahan doanya itu sekira-kira, wahai Tuhanku, banyakkanlah hartanya dan anaknya, serta berkatkanlah padanya juga lanjutkan usianya. Dan menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah mendoakannya, ampunkanlah dosanya, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak berdoa dalam bahasa Melayu, bolehlah ambil doa ni. Tukarlah sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkanlah hartaku, ramaikanlah anakku, dan lanjutkanlah usiaku. Kalau kita nak untuk diri kita, kita boleh mendoakan untuk diri kita, ataupun kita mendoakan untuk anak-anak kita, ataupun kita mendoakan untuk, ya, orang-orang ahli kerjah kita dan sebagainya, ya. Kalau kita ikut doa Rasulullah SAW ni, kurang-kurangnya kita dapat 3 perkara yang penting ni, ya, iaitu harta yang banyak, anak yang ramai, umur yang panjang. Kalau umur panjang tu maknanya sihatlah tubuh badan, tuan-tuan, ya. Kalau dah umur 99 tahun tu maknanya sihat tubuh badan. Ini Anas bin Malik, dan antara sahabat lain yang panjang umur juga ialah Asma binti Abu Bakar. Sahabat sebelah perempuan lah, ya. Asma binti Abu Bakar, umurnya sampai 103 tahun. Dan giginya tak gugur, ya. Matanya terang, ya. Giginya tak ada yang gugur. Umur dia panjang. Asma binti Abu Bakar ni adalah anak kepada Saidina Abu Bakar. 3 tahun umur dia. Kalau kita umur dah 60 dah banyak gigi hilang dah, ya. Umur 70 pun dah tak ada dah, ya. Dia Asma ni sampai 103 tahun masih lagi, ya. Matanya masih terang lagi. Jadi ini doa, ya. Dan satu daripada lagi ialah keberkatan dalam kehidupannya. Sebab Asma binti Abu Bakar ni adalah anak kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat yang paling rapat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga khalifah Islam yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun demikian, walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ada juga pihak yang tak sayang pada dia, ada juga pihak yang benci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Antaranya seperti mana yang tadi diceritakan, ya, iaitu golongan Syiah Rafidah. Ini sangat memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah. Orang Syiah memang benci 3 sahabat ni, ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, ya. Cukup marahlah. Sebab apa? Mereka dikatakan mereka 3 orang ni merampas hak Saidina Ali untuk menjadi khalifah yang pertama. Kita baca kisahnya, memanglah tak wajar, ya, mereka memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana sabda Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabat aku adalah seperti bintang-bintang yang menerangi sekeliling aku lah. Maknanya sahabat-sahabat aku lah yang terbaik sekali. Tapi kenapa ada golongan lain yang terkemudian, ya, yang memusuhi sahabat-sahabat Rasulullah dan membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan kita umat yang datang kemudian 1400 tahun kemudian ni sentiasa mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat-sahabat inilah yang menegakkan syiar Islam dan meluaskan lagi negara-negara Islam dan menyampaikan Islam itu sehinggalah sampai kepada negara kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sahabat-sahabat inilah yang menggerakkan semua golongan ataupun pendakwah-pendakwah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Doa junjungan ini dimakbulkan Allah. 3 perkara yang Rasulullah doakan untuk Anas bin Malik ini dimakbulkan Allah, iaitu terbukti dengan hidupnya di atas dunia ini berusia 99 tahun. Ya. Tuan-tuan tak umur 99 tahun ni? Tak. 99 tahun tak mestinya pewai. 99 tahun ni kalau Rasulullah doakan tentulah tak pewai, sihat. Ya. Jadi kita doa jugalah, ya. Tapi setiap orang tu ada, ya, ada tempoh dia, ya. Macam Rasulullah 63, Saidina Abu Bakar pun 63, Umar bin Khattab pun 63. Sama je. Mereka sama dimakamkan di satu tempat. Kalau kita pergi menziarahi makam Rasulullah, seolah-olah kita pergi menziarahi rumah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Itulah rumah Aisyah. Okay? Rumah Aisyah tu tempat dimakamkan 3 sahabat ni. Dan ada cadangan untuk memakamkan bersama Sayyidina Uthman bin Affan ke, ataupun siapa lagi, Umar bin Abdul Aziz. Tapi mereka ni tak nak sebab fikir tak layak dan sebagainya. Tetapi dikatakan dalam satu riwayat yang lain yang kemudian menyebutkan bahawa akan bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar seorang lagi, iaitu Isa, Nabi Isa alaihi salam, yang di akhir zaman besok. Nabi Isa akan dimakamkan di situ. Ini pendapat para ulama dan para awliya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan kebunnya subur dan banyak mengeluarkan hasil serta berbau harum. Ini payah nak cari lah ni, ya. Kebunnya subur, ya, mengeluarkan hasil serta berbau harum, ya, seperti kasturi. Kebunnya subur, ya. Jadi ini kita kena fahamlah, bila doa Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam ni mendatangkan keberkatan. Kita ada kebun juga, tuan-tuan, tapi hancur. Kena kerja kat apa? Monyet lah, babi lah, semua tak lagi. Semua datang. Tapi mungkinlah di negara Arab tak adalah monyet kan, tak adalah. Tapi tak ada musuh-musuh pula. Nah, inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, yang anak yatim yang diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subur dia. Demikian pula anaknya banyak, iaitu 100 orang lelaki. 100 orang lelaki, kalau di negeri Arab, orang Arab kalau dapat 100 orang anak lelaki, satu kemuliaan yang tinggi kepada mereka. Kalau tak dapat anak lelaki, satu penghinaan kepada orang Arab kalau tak ada anak lelaki. Sebab itu dalam zaman jahiliah dulu, kalau anak perempuan lahir,
Ada riwayat menyatakan mereka apa? Mereka tanamkan hidup-hidup. Tapi mungkinlah satu dua peristiwa berlaku bukanlah semua. Kalau ada semua kena, semua perempuan kena tanam, semua kena tanam, tak ada lagi lah orang Arab. Siapa nak melahirkan anak lagi, sebab semua perempuan dah tak ada. Tapi adalah peristiwa 2-3 berlaku tu, maka ditambah lagi dengan cerita yang mengatakan inilah tabiat orang-orang jahiliah. Tak suka anak perempuan, mereka tanam hidup-hidup. Mereka nak anak lelaki je. Anas bin Malik dapat 100 lelaki. 100 lelaki ni, kalau tuan-tuan dapat 100 lelaki agak macam mana kan? Pening kepala tak? Bila dia dah besar, memanglah banyaklah perkara-perkara yang kalau tidak dikawal, dididik dengan baik, mungkin akan pergi kepada tempat-tempat yang tak baik. Macam kita di Malaysia hari ni, yang ramai menghisap dadah ni bukan anak perempuan, anak lelaki. Itu bahayanya pula Yang ramai jadi mak rempit siapa? Budak lelaki, budak lelaki. Jadi kita rasa marah pula kalau banyak budak anak lelaki. Tak, anak lelaki ni bagi orang Arab ada pahlawan-pahlawan mereka. Jadi pengelima kabilah mereka. Kalau berlaku peperangan, orang lelaki inilah yang akan mempertahankan puak mereka, kabilah mereka. Mereka berbangga dengan orang lelaki. Baiklah tuan-tuan puan. Hadis tersebut menerangkan bahawa 3 perkara menyebabkan seseorang beroleh keimanan yang manis, kemanis. Pertama, hendaklah kasih kepada Allah. Itu pertama. Kalau nak dapatkan kemanisan iman, yang pertama hendaklah kita rasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya benar-benar, sebenar-benarnya, lebih daripada kasihnya kepada sesuatu benda atau kepada orang. Pertama sekali kasih kepada Allah dan Rasul. Boleh kita sayang pada rumah kita, sayang pada kebun kita, sayang kepada kereta kita, sayang pada isteri kita. Tapi yang utama sekali dalam hati kita ialah kita kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih kita kepada Allah selain daripada kita sentiasa menyebut kalimah-kalimah yang memuji Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah tanda kita kasih kepada Allah. Kita lakukan segala suruhan Allah. Kita dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Kita lakukan perkara-perkara yang wajib. Seperti zakat, haji dan juga puasa dalam kita kasih kepada Allah. Lakukan dengan ikhlas dan sesempurna mungkin. Contohnya kalau kita sembahyang, kita lakukanlah solat kita tu dengan sempurnanya. Bermula daripada kita mengambil wuduk sampailah kita bagi salam tu, kita mempelajari bagaimana kita mendirikan solat itu dengan baik, tanda kita kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main ikut-ikut saja, tapi kita lakukan bersungguh-sungguh. Itu kasih kepada Rasulullah sallallahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pertamanya kita tahu. Pertamanya yang beriman ni dia selalu berselawat kepada Rasulullah. Dan ada dalam kitab yang lain menyebutkan kalau kita ada 10,000 kali selawat dalam satu hari, maka insya-Allah bila kita meniti siratul mustaqim besok, maka dalam keadaan kita tersangkut-sangkut tu, maka akan datang syafaat Rasulullah dengan segera. Sebab kita adalah daripada golongan orang yang berselawat 10,000 kali satu hari. Sama ada kita mampu ke tak mampu, terpulanglah pada kita tuan-tuan dan puan ni. Tapi dalam kitab tu disebutkan 10,000 selawat satu hari. Boleh buat tak agaknya? Rasa-rasa boleh kan? Tapi tak tidur lah. Kalau kita mulai daripada maghrib tu berselawat sampai ke subuh, boleh dapat untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW bila kita terhenjut-henjut tak dapat meniti siratul mustaqim dengan lancarnya, maka datang tersangkut ke, maka syafaat Rasulullah akan sampai kepada kita. Kita kasihkan Allah dan Rasulnya lebih daripada benda yang lain, tuan-tuan dan puan. Sebab itu bila azan sahaja, tanda kita kasih kepada Allah. Bila azan sahaja kita mendirikanlah solat, untuk
tanda kita sentiasa kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian kasih, ia mendapat kemanisan iman. Bila kita sangat kasih kepada Allah, segala perintah Allah kita taati, segala yang dilarangnya kita jauhi, maka dapatlah kita kemanisan iman, yang berarti pula beroleh kegembiraan dan kelazatan berbuat ketaatan dan kebajikan dengan penuh kecergasan dan kegiatan, dengan tidak menghiraukan sama ada perkara itu kecil ataupun besar. Jadi kita buat segala-gala perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Kita rasa bahagia bila kita dah lakukan segala perintah Allah. Kita rasa susah hati bila kita tak dapat lakukan perintah Allah. Tuan-tuan tentu dah dapat rasa kemanisan iman ni. Cuba kita satu hari kita lewat semayang ataupun tertinggal semayang satu hari. Apa rasa hati kita? Zuhur tertinggal. Tiba-tiba dah masuk asar je, zuhur dah tertinggal, dah tak buat zuhur. Kita rasa macam satu hutang dan beban yang besar dalam diri kita. Bila kita rasa demikian, itulah tandanya kemanisan iman. Tapi kalau tak ada apa-apa, zuhur tinggal, tak ada apa-apa, asar tinggal, tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa, itu boleh sampai lagi kemanisan iman. Kalau ada rasa, kita tak buat apa yang diperintahkan Allah, kita buat perkara yang diharamkan oleh Allah, kita rasa bersalah, itu tandanya kemanisan iman kita sudah ada. Baik. Baik pun senang atau susah, amalan yang akan diperbuatnya itu sebaliknya ia tidak bersenang hati dan kalau sekiranya ketaatan dan kebajikan itu tidak ataupun belum diperbuat. Kita rasa hati kita tak senang. Selagi kita belum dapat mendirikan solat hari ini, kita rasa tak senang. Itu tanda kemanisan iman. Tapi kalau kita tak ada rasa apa-apa, belum sampai lagi ke tahap kita rasa kemanisan iman. Kita rasa susah hati. Kalau kita tak kita contohnya lah tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan pergi masjid, setiap hari Jumaat tu, tapi kalau kita lakukan sedekah tu, kita rasa lapang dada kita. Itu kemanisan iman. Tapi kalau apa tu jalan depan kita, yang apa tu, peti yang mengut duit tu buat tak tahu je. Itu belum ada kemanisan iman lagi. Buat tak tahu je. Satu hari Jumaat tak apalah, mungkin hari tu tak buat duit. Tapi dah buat duit pun Jumaat yang berikutnya tak juga macam tu juga. Itu belum ada lagi kemanisan iman. Belum dapat lagi menikmati apakah maknanya sedekah itu untuk masjid. Masjid itu bila kita sedekah dengan masjid, maknanya masjid akan menyebarkan sedekah untuk kebajikan orang Islam yang lain, sama ada fakir miskin ke, anak yatim ke dan sebagainya, untuk bangunan tempat-tempat lain, sekolah-sekolah agama, tahfiz yang lain. Kita pergi pada masjid, dia akan menyebar kepada yang lain, tuan-tuan dan puan. Kemudian tuan-tuan dan puan, bagi orang yang dah dapat kemanisan iman ni, amatlah payah meninggalkan kewajipan ibadah. Sangat susah. Kalau ibadah semayang sehari semalam tu 5 waktu, selagi kita belum tunaikan, sesuatu yang sangat membebankan kita. Semayang, puasa, haji, zakat dan lain-lain di perkara yang diperintahkan agama Islam ni. Selagi kita tak dapat buat, maka kita rasa terbeban pada diri kita. Zakat kita tak dapat tunaikan, rasa terbeban pada diri kita. Sebab tu apa-apa yang kita nak buat kerana kewajipan itu, hendaklah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Ada planning kita, ada perancangan kita untuk membayar zakat ke, dan lebih-lebih lagi hari ni kita ada peluang sebelum berlakunya COVID-19 ni, semua orang dapat ada peluang untuk menunaikan haji. Jadi orang-orang yang tak dapat menunaikan haji, walaupun ada peluang yang luas dulu, tak dapat, mungkin pada hari ni ada sedikit kekesalan lah. Hari tu kalau pergi dah selesai dah. Tiba-tiba nama naik, tak dapat pula. Ini rasa macam sesuatu yang membebankan. Kalau ada kemanisan iman kita akan rasa, tuan-tuan dan puan, nasib baik saya dah pergi. Kalau lambat sikit itu tak dapat. Itu ada kemanisan iman lah.
Tapi kalau setengah orang, tak kisahlah. Duit tu tak pergi mana kan, tak kisah. Jadi kalau kita tak kisah dengan bab-bab agama ni, belum ada lagi kemanisan iman. Yang kedua, kemanisan iman itu ada pada seseorang, hendaklah ia kasih akan seseorang daripada anak Adam kerana Allah. Kita kasih pada seorang kerana Allah SWT. Kerana Allah kita sayang pada anak kita, sayang pada isteri kita, sayang pada jiran kita, ya, kerana Allah. Itu kasih ni kepada saudaranya disebabkan dia pun hamba Allah dan seorang makhluk yang sama kejadian, yang sama pula keturunan, dan bukan kerana ianya orang kaya, orang bangsawan, orang yang berpangkat atau orang yang terhormat. Tak ada sebab-sebab lain. Kita kasih kerana mereka adalah makhluk Allah yang sama. Ya? Di segi rezeki, di segi nasib, di segi apa-apa yang berlaku pada seseorang itu adalah ketentuan Allah. Ya? Tapi kita kena kasih pada orang, sama ada dia orang miskin ke, orang kaya ke, orang susah ke, orang senang ke, ya, ataupun orang berpangkat ke, tak berpangkat ke, kasih kita sama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita sama. Ya, khalaqnakum min sulalatin min ma'in mahin. Kami jadikan kamu daripada sari pati tanah. Khalaqnakum min sulalatin, bersari pati tanah, min ma'in mahin, daripada air yang sangat hina. Sama kejadian kita. Cuma bila kita nasib ataupun rezeki kita atas dunia ni, hidup kita mungkin lebih baik daripada orang lain, itu bukan ukuran dia. Ukuran dia kita sama di segi kejadian. Dan kita semua sama akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab tu bila orang meninggal pun kita akan, sebagai bukti kita nampak khalaqnakum, kita jadikan dia daripada tanah. Kembali kita nampak 3 buku tanah masuk dalam kubur dia. Ya? Kita jadikan daripada tanah, kemudian kita dikembalikan ke tanah. Itulah kejadian kita. Masa kita hidup, mungkin kita tak dapat nak bezakan, tak dapat nak menikmati kemanisan iman ni. Tapi bila seorang tu dah mati, baru kita tahu yang mana kita tak dapat, ya, memberikan pertolongan dan sebagainya kepadanya semasa dia hidup, maka kita pun tak dapat nak menolongnya semasa dia hidup. Kalau dia orang susah pun kita tak dapat nak tolong, itulah kerugian kita, ya. Yang ketiganya, hendaklah ia benci kepada kekufuran seperti mana dia kepada neraka, ya. Itu 3 sifat yang menandakan kemanisan iman. Pertama, dia kasih kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Yang kedua, dia sayang pada dia, tidak membeza-bezakan antara orang lain dengan orang lain, semuanya dia sayang kerana Allah. Dan yang ketiganya, dia benci kepada kekufuran. Dia tak nak, ya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dia yang banyak melanggar hukum-hukum Allah. Tak nak lagi dah, cukup setakat itu, ya. Mungkin masa muda kita terleka dan banyak perkara-perkara yang kita buat yang melanggar hukum-hukum Allah, ya. Tapi kita benci kepada perkara-perkara tersebut, ya. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran, sama ada kekufuran akidah ataupun kekufuran apa? Kufur nikmat, ya. Tak bersyukur kepada Allah. Kita benci semuanya itu. Seperti mana kita benci kepada neraka. Maka kerana itu mahulah ditinggalkan segala kepercayaan-percayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Saya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan keji, derhaka dan perangai yang jahat. Jauhkan. Kita tak nak lagi mengulangi perkara-perkara yang jahat yang dulu, ya. Sebab apa? Ada ulama mengatakan maksiat, tuan-tuan dan puan, maknanya derhaka kepada Allah. Kecil ataupun besar kita melakukan kejahatan, maka itu semuanya dikatakan maksiat, dan itu juga dikatakan derhaka kepada Allah. Sebab tu dia kata tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Ada ulama katakan tak ada dosa yang dikatakan dosa besar, tak ada dosa yang dikatakan kecil. Bila kita buat maksiat, maka kita melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kecil, walaupun besar. Inilah 3 perkara yang diterangkan oleh junjungan sallallahu alaihi wasallam bagi pengikut-pengikutnya untuk memperolehi kemanisan iman. Masuk insya-Allah. Banyak lagi. Ya. Beribadah kita rasa lazat. Tuan-tuan boleh rasa, ya. Kalau pergi masjid rasa tenang, itu tanda kemanisan iman.
Ya, duduk masjid rasa aman, rasa tenteram jiwa kita. Sudah kena COVID-19, tak dapat pergi masjid, kita rasa apa? Rasa gelisah, rasa tak tentu arah apa nak buat. Masjid ditutup. Tempat kita mendekatkan diri dengan Allah tu ditutup. Kita rasa tak senang. Tapi setengah orang dia suka pula. Eloklah tu, senang duduk rumah tengok TV je. Ada macam tu. Tapi bagi setengah orang, tak dapat pergi masjid, rasa macam kekurangan pada hari itu. Macam kita tak dapat makan lah. Tak dapat makan. Rasa kurang tak? Lagi kaki guti canai lah. Tak dapat makan nasi lemak ataupun tak dapat merokok dan sebagainya. Itu orang yang cintakan Allah dan Rasul ni, kalau dia tak dapat pergi masjid, bila masa-masa tertentu dia ada peluang nak pergi, dia tak dapat pergi. Dan kalau boleh kita nak pergi semua masjid. Di Rombau ni ada 42 buah masjid. Tak dapat pergi masjid sini, pergi masjid sana. Sekarang ni malah tulis-tulis nama tu, itu yang orang ayahlah tulis-tulis nama, tak payah pergilah. Lagi pula senang tak payah pergi masjid, tak ada rasa apa. Tapi setengah orang dia masuk juga nama, tak dapat, dia rayu juga nak masuk. Saya bayar dah tu orang mana ada, masuklah dia. Masjid, sayangnya pada masjid dan cinta pada masjid. Jadi itu tanda kemanisan iman. Jadi kalau kita ada tanda-tanda itu pada diri kita, itulah tanda-tanda kita menuju ke syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan sentiasa memberikan hidayah kepada kita supaya kita sentiasa didorong ke arah mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang lain kerana Allah, dan juga kita jauhkan segala perkara yang dilarang oleh Allah dan melakukan segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dapatlah kita kemanisan iman. Setakat itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, iaitu satu hadis yang berkaitan dengan 3 perkara yang membawa kepada kemanisan iman. Dan satu doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik itu adalah doa yang terbaik lah. Walaupun dalam bahasa Arab kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi faman nabiyyin hifdzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية.